manusia. Kalau Tuhan dia pun dijual, tak ada nilai, tak ada maruah. Orang macam ni kita nak bagi kepimpinan, nak bagi jadi kerajaan, nak jadi Perdana Menteri kita, tak boleh tak? Ini sebab saya lawan dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Anwar Ibrahim ni kita baru tahu rupa-rupanya dia penganut pahaman pluralism. Dia penganut pahaman pluralism, pahaman liberal. Di Indonesia dipanggil liberal, di sini dipanggil pluralism. Pahaman ni tuan-tuan, bukan kita cakap, dia yang cakap. Dalam ucapan dia di London School of Economics 18 Mac, depan orang bukan Islam, ucapan yang dia videokan sendiri, ucapan yang masuk dalam YouTube, ucapan yang dia letak dalam website dia, ucapan yang dia bukukan. Dalam ucapan tu antaranya dia sebut semua agama sama sebenarnya. Macam kata Lamim tadi, betul? Dia sebut ni semua agama sama, menuju Tuhan yang sama. Maknanya apa tuan-tuan? Hindu dengan Islam sama, Kristian dengan Islam sama, Buddha dengan Islam sama, Yahudi dengan Islam sama, Sikh dengan Islam sama. Macam mana kita boleh samakan? Malahan lebih teruk tuan-tuan, disebutlah dalam kenyataan dia kata apa? Siapa yang kata agama dia benar, maka neraka tempatnya. Dan tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca buku Irsyad Manji yang baru ni jadi isu, sama apa yang dia cakap. Sama. Sebab Irsyad Manji juga penganut pahaman pluralism, liberal. Tuan-tuan, kita orang Islam, bangsa Melayu dah tengok dah kesan pahaman liberal ni di Indonesia. Tuan-tuan tengok di Indonesia pahaman liberal bebas. Sampai kita semua dah tahu, kita tengok sendiri, bini Islam, suami Kristian, anak Hindu. Tak ada apa? Liberal. Pahaman liberal bebas. Tuan-tuan pergi ke Indonesia, jangan terkejut tuan-tuan. Jom, oi, masuk Zuhur aja, jom. Oh, tu dia, nampak rumah Allah, jom kita sembahyang. Masuk-masuk kursi banyak. Ni apa hal masjid banyak kursi ni? Tulis rumah Allah tapi kursi banyak. Tu gereja tuan-tuan, rumah Allah. Dia pakai rosak. Masyarakat dia jadi rosak. Sampai Indonesia walaupun punya umat Islam terbesar di dunia, 250 juta, tapi tak boleh buat apa-apa. Jangan kata tolong negara lain, tolong Palestin, tolong Syria ke, tolong Kashmir ke, tolong diri sendiri pun tak boleh. Kita kecil-kecil kita boleh hantar askar pergi Bosnia, kecil-kecil kita boleh hantar askar pergi Kosovo. Dia pernah tuan-tuan dengar Indonesia hantar tentera? Tak pernah. Nak tolong pun tak boleh, pasal rosak akidah. Akidah dah rosak, dia tak berasa bertanggungjawab. Sama aja. Tuan-tuan akan dengar Anwar Ibrahim dengan juak-juak dia kata apa? Dia kata saya tak faham plurality dengan pluralism. Tuan-tuan, plurality ni kepelbagaian agama. Plurality ini kepelbagaian agama. Pluralism kesamaan agama. Dua benda yang sangat berbeza. Kita orang Islam dah lama diajar kepelbagaian agama. Lakum dinukum waliyadin. Untuk dia agama dia, untuk kita agama kita. Tak ada hal. Kita diajar hormat agama lain. Saya tanya kawan-kawan Hindu, Tuhan Hindu paling besar kat dunia ni kat mana? Tuhan Hindu, Lord Murugan yang paling besar di dunia kat mana? Kat India. Dekat Batu Ken. Punya toleransi kita. Tuhan paling, orang India Hindu datang tengok terkejut. Weh, ayo. Wah, dia Tuhan lagi besar daripada kita lah. Kita sana kecil, dia sini banyak besar. Bukit lagi, duduk tangga lagi, pergi pegang emas lagi. Tak ada hal. Kita tak marah, kita tak kutuk, kita tak kacau. Kita buat tempat pelancongan lagi, bagi peruntukan lagi. Datuk Seri Najib Perdana Menteri pergi lagi, dia duduk dalam kemah pakai kurta lagi. Pun dia orang kata dia kafir. Datuk Seri Najib, kita orang Islam dia ajar hormat agama lain. Pakai kurta, Allah Bangladesh banyak pakai kurta kan? Tak ada hal pun. Dia pakai kurta, dia pergi dalam kemah, bukan dalam kuil. Nak menghormati agama orang lain, dia Perdana Menteri. Dia bukan Perdana Menteri orang Melayu, orang Islam, dia Perdana Menteri Malaysia. Dia kena raikan. Macam Sayyidina Umar, bila dia pergi Baitul Maqdis, buka Jerusalem, dia pergi raikan gereja tu, tapi dia tak masuk dalam. Hormat. Lakum dinukum waliyadin. Oh, dia kutuk, kata Datuk Seri Najib dah murtad, rosak akidah, pergi ke Taipusam kat Batu Kep. Punyalah Allah nak tunjuk tuan-tuan. 2 hari lepas tu keluar gambar Anwar Ibrahim, bukan lagi pergi kuil, menanda lagi.
ambil kau sebiji. Tak ada pula dia keluar fatwa macam-macam. Ni nampak tuan-tuan, Tuhan ni tuan-tuan, tak usah risaulah, dia akan tolong kita. Ini namanya plurality, kepelbagaian agama, tak ada hal. Tapi bila datang agama Islam dengan agama lain, tak boleh. Kita tak boleh kata kita sama dengan agama lain. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, walau karihal kafirun. Aku Allah yang mengutus Muhammad dengan risalah agama Islam yang benar, hak dan kulli, dimenangkan. Itu pahaman kita, itu akidah kita, tauhid kita, iman kita. Dah Anwar kata tak sama. Tuan-tuan, bahaya orang pahaman pluralism ni, orang pahaman liberal ni, mereka berfikiran bebas. Contohnya, badan manusia, hak manusia itu sendiri, siapa pun tak boleh kacau. Suka dia nak buat apa dengan badan dia. Sebab tu tuan-tuan, Anwar Ibrahim, macam juga Irsyad Manji, macam juga Salman Rushdie, pada dia seks bebas tak ada apa-apa. Seks bebas tak ada apa-apa. Suka dia lah badan dia, dia nak buat apa dia ni pasal, dia jawab lah dengan Tuhan. Ni bukti dia Allah tunjuk, Allah dah hantar bot, Allah dah hantar helikopter. Menang saja kes Saiful, bebas saja, Allah buka mulut Anwar Ibrahim. Ni kata berkat doa orang kena zalim, Saiful diliwat, dia minta Allah tolong tunjuk. Allah tunjuk tuan-tuan, Allah buka mulut Anwar Ibrahim. Dia pergi India, lepas bebas pada kes Saiful, dia pergi banyak-banyak tempat pergi India. Pergilah masjid ke, sujud syukur dah, dia nak pergi India. Dia pergi India tuan-tuan, Allah buka mulut dia. BBC, sebuah media yang kuat menyokong Anwar Ibrahim, tanya dia soalan lepas bebas kes Saiful, apa pendapat kamu tentang undang-undang liwat? Tak siapa suruh, tak siapa paksa, Allah buka mulut Anwar Ibrahim, dia sendiri jawab. Dia kata apa? Liwat ni undang-undang lapuk. Akaid, dia kata undang-undang lapuk. Tuan-tuan, apa maknanya? Maknanya kalau dia jadi Perdana Menteri, semua undang-undang liwat ke zina ke habis, semua dia akan buang. Pasal lapuk. Macam mana orang macam Iskandar boleh sokong? Macam mana orang PAS boleh sokong? Orang macam ni kau nak jadikan Perdana Menteri, yang kata undang-undang liwat dan lapuk nak buang? Tak berapa hari lepas tu Allah buka mulut dia lagi. Wall Street Journal, sebuah media Yahudi yang kuat menyokong Anwar Ibrahim, tanya dia soalan masa Ambiga Srinivasan nak lancarkan festival seks bebas LGBT, lesbian, bisexual, gay, transgender. Wall Street Journal tanya dia, apa pendapat kamu tentang kegiatan zina, homoseks, gay, liwat ni, apa pendapat kamu? Jawapan keluar pada mulut dia tuan-tuan, Allah buka. Dia kata bukan kerja dia nak tangkap orang berzina, berliwat. Bukan kerja dia. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kalau dia jadi Perdana Menteri, suka engkau lah. Kau nak balon teh pokok ke? Kau nak bola kereta ke? Sebab tu tuan-tuan tengok, sebab tu dalam pakatan ni, seks bebas bukan problem. Seks bebas bukan problem. Tuan-tuan tengok terang-terang video Dato' SK tu. Video Dato' SK kata terang tu. Tapi tak, dia nafikan. Bila kita kata tengoklah, kita bukan kata nak tuduh dia dihukum rejam ke, tak, kita nak suruh tengok. Sebab Dato' SK kata dia ada, Dato' SK kawan baik Anwar Ibrahim, bukan Ali UMNO pun. Dia kawan baik Anwar Ibrahim, macam Nala Karupan sekarang lah. Dia kata dia ada bukti video yang kawan ni, kawan dia tak layak jadi Perdana Menteri. Itu je, apa salah? Kalau orang datang nak minang anak kita, kawan kita kenal dia ni siapa? Lanun Tarbus, ini tak gunanya bapa ayam. Kawan kita ada video dia, tapi dia buat diam. Kita terima pinangan orang tu, kita tak tahu. Tahu-tahu besok anak kita kena jual. Bila anak kita kena jual jadi pelacur, kawan kita baru datang. Aku pun heran dulu kau ambil Mamat ni pasal apa. Ini Lanun Tarbus Malaun tak guna ni. Mana kau tahu? Aku ada video pasal dia. Apa kata kita? Kita bagi pelempang kat dia, celaka macam kau. Pasal apa kau tak tunjuk kat aku? Kita sakit je, celaka je sakit. Macam mana saya nak tunjuk? Saya tak ada 4 saksi. Dah bos Haji kata ni besi. Nak cakap macam tu ke? Dia sebagai bakal bapa mertua, dia berhak tahu siapa calon menantu dia ni. Hantu kan menantu? Anwar Ibrahim datang nak meminang kita, nak jadi pemimpin kita. Kita semua berhak tahu siapa dia Anwar Ibrahim. Tu hak kita.
hak sebagai umat Islam, hak sebagai rakyat, kita wajib diberitahu siapa dia Anwar Ibrahim. Tak ada masalah. Oh, tak boleh keluar macam-macam fatwa. Besi lah, apalah. Syekh, tu bukan perut dia sibuk. Tu bukan perut Anwar, Syekh. Yang kau sibuk perut pasal apa? Muka tu. Dia tengok perut, muka tu tak bukan Anwar. Syarikat pakar filem digital di dunia, Korea dan Amerika, confirm tu 99.9% Anwar Ibrahim. Sibuk perut bukan perut dia. Macam mana kau pernah tengok perut dia? Orang pernah tengok perut Anwar, maknanya dah tak darah dah tu. Kalau sampai perut pernah tengok, tu bukan darah dah tu. Cakap Badirul Baghdad tak faham-faham. Tengoklah muka tu siapa. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayang, satu ustaz bagi kaunseling kat bini orang 3 pagi dalam bilik hotel. Tak apa. Tuan-tuan ada dengar ni Aziz buat statement? Tuan-tuan ada dengar dia orang tegur Anwar Ibrahim mampus patah haram tak cakap? Pasal apa? Ustaz bagi kaunseling kat bini orang 3 pagi tak apa. Bukan saja tak apa, boleh ceramah lagi. Dia keliling kampung, masuk sana sini, cerita tuan-tuan, saya dianiaya oleh UMNO. UMNO juga kena. Balun bagus punya. UMNO punya kena. Yang tangkap suami tu kawan dia. Jumpa bini dia dengan kawan tu dalam bilik, dia bagi sebiji, UMNO kena. UMNO nanya saya, tuan-tuan, saya bagusnya dalam tu kaunseling 3 pagi. Mereka tangkap bawa saya pergi mahkamah. Saya terpaksa lawan di mahkamah. Saya kena lantik lawyer, tuan-tuan. Saya tak ada duit. Tolonglah tuan-tuan derma. Ini derma jihad, tuan-tuan, demi perjuangan kita. Takbir! Dia takbir, tuan-tuan. La ilaha illallah, punya gila babi perempuan. Dia boleh takbir bagi derma jihad. Ada. Tuan-tuan, Elizabeth Wong, satu dunia dah tengok gambar dia. Elizabeth Wong, satu dunia dah tengok. Kawan saya tak tengok lagi, kawan saya tengok. Dia kata, Syekh, kau tengok gambar tu, jangan kita tikus pun confuse. Tikus lalu ni lubang tikus ke apa, dia serabut. Dia serabut. Satu dunia tengok, tak apa, jadi esko lagi. Punya tak malu, tuan-tuan. Ni Aziz jangan kata tegur. Dia panggilnya, dia sebut orang pergi Kelantan bagi ceramah pakai tudung. Tuan-tuan, saya dianiaya, tuan-tuan. Muslimat datang menangis-nangis peluk Allah. Takbir. Oh ya Allah Akbar, tuan-tuan. Apa nak jadi kau ni? Sampai makan aiskrim dalam jamban tak apa. La ilaha illallah. Makan aiskrim dalam jamban tak apa. Tuan-tuan tak takut ke? Tuan-tuan tahu tak betapa teruknya pahaman liberal ni di Indonesia? Tuan-tuan tahu tak, di Indonesia liwat boleh? Tuan-tuan tahu? Di Indonesia liwat laki pedang lawan pedang ni boleh. Perempuan dengan perempuan boleh. Di Indonesia tak, bukan salah. Tak salah. Kalau awak nak pedang dengan pedang, lantak engkau lah. Suka engkau nak jamban ke mana ke, suka engkau. Sebab pahaman liberal ni bahaya, tuan-tuan. Kita nak generasi kita macam ni ke, tuan-tuan? Belum lagi dia memerintah, belum lagi dihapuskan undang-undang liwat, research dibuat, dalam keadaan kita kontrol kawal ni pun 30% budak lelaki Melayu di IPT adalah gay ataupun gay oriented. Tuan-tuan bayang, itu dalam keadaan kita kontrol. Jawapan menteri dalam parlimen, dalam keadaan kita kontrol zina ni, kontrol liwat ni, kita kontrol dengan undang-undang, kita hukum penjara. Dalam keadaan tu, tuan-tuan, bagi tempoh 3 tahun lepas, 70,000 lebih anak luar nikah dilahirkan oleh budak perempuan Melayu. Itu yang daftar. Yang daftar kat JPN tulis anak dia bin Abdullah. Yang daftar saja 3 tahun lepas, untuk tempoh 3 tahun, 70,000 lebih dilahirkan oleh budak perempuan Melayu.
Kalau tuan-tuan kira balik, maknanya 3 tahun lepas, tiap-tiap jam 2 anak luar nikah dilahirkan oleh budak perempuan Melayu. 2 tiap-tiap jam. Maknanya apa tuan-tuan? 9 bulan sebelum tu ada 2 pasang, 4 orang laki perempuan berzina nak dapatkan anak luar nikah. Maknanya 2 tahun lepas, tiap-tiap jam ada 4 orang tengah berzina nak bolehkan 2 anak luar nikah lahir tahun berikut. Tuan-tuan tak takut? Itu dalam keadaan kita ada undang-undang, kita kontrol, kita hukum pun macam tu. Tuan-tuan boleh bayang kalau tak kontrol? Tuan-tuan boleh bayang kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dibatalkan habis semua undang-undang ni, apa nak jadi? Tuan-tuan nak anak tuan-tuan besok yang pergi universiti duduk bawah flat-flat ni, duduk balon keliling, kita tak boleh nak buat apa? Ini tuan baik. Ini generasi ni ke kita nak lahirkan? Tapi nak ceritanya, ini bahaya orang macam Anwar Ibrahim ni. Siapa juga yang bersekongkol dengan Anwar Ibrahim, sure rosak. Kita tak usah pergi jauh tuan-tuan, kita tengok PAS. Apa jadi dengan PAS hari ni? Macam kata ahli syura kita Lam Yung tadi, apa jadi dengan PAS? PAS yang nak negara Islam, PAS yang konon kata nak negara Islam, nak hudud kisas takzir, apa jadi dengan PAS hari ni? 7 April 1981, Kampung Banggul Peradung, Kuala Terengganu, Hadi Awang buat ucapan, kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO, kita menentang Barisan Nasional bukan kerana nama dia Barisan Nasional, kita menentang UMNO kerana dia menegakkan perlembagaan kafir, kerana dia melaksanakan peraturan jahiliah. Sebab itu kita menentang UMNO. Menentang UMNO tu jihad, menderma menentang UMNO tu jihad, mati menentang UMNO tu adalah syahid. Takbir. Amanat Hadi Awang habis tuan-tuan masa tu. Peristiwa kafir mengkafir, pecah orang Melayu. Semayang belakang imam UMNO tak sah sebab imam kafir. Semayang 2 imam, imam UMNO situ, imam dia situ. Kenduri orang UMNO tak boleh pergi sebab kenduri sembelih orang UMNO kafir, tak sah, haram, tak boleh makan. Nikah dengan imam UMNO balik batal, tak sah, kena nikah semula sebab imam kafir. Adik UMNO, abang PAS, adik mati, tak balik abang sebab adik mati kafir. Pecah habis tuan-tuan orang Melayu. Sampai ke peringkat kemuncak dia 19 November 1985, 4 tahun selepas tu, peristiwa Memali. Dalam peristiwa Memali, Ibrahim Libya tinggalkan kerja pusat Islam, gaji ribu buang, bilik aircon tinggal, buang baju kot, pakai serban, pakai jubah, pasang janggut, balik kampung Memali, kumpul pengikut, lawan polis, dia bunuh polis kerana ni polis UMNO, polis kafir, halal darah. Polis yang satu Tuhan, satu Nabi, satu kitab, satu kiblat, satu akidah dengan dia bunuh 4 orang polis. Dia pun mati terbunuh. Bila mati terbunuh, dia diisytiharkan mati syahid kerana dia mati nak menegakkan negara Islam, kerana dia mati menentang polis UMNO, polis kafir, maka dia diisytihar mati syahid. Maknanya apa? Maknanya Ibrahim Libya dan 13 orang kawan dia mati tak mandi, tak kapan. Ambil mayat longgok-longgok, campak dalam lubang kubur kat parit panjang, mati syahid, tak mandi, tak kapan. Ibrahim Libya pun bagus dalam kubur. Malaikat datang tanya, yuk tak mandi ni pak? Pasal apa teman nak kena mandi? Pasal apa? Orang Islam mati mandi kapan wajib? Fardu kifayah. Kan teman mati syahid. Oh, Mika mati syahid. Syahid apa? Teman kan mati lawan polis kafir. Oh, polis kafir. Polis apa? Polis UMNO. Oh, kan teman mati nak negara Islam. Sebab tu teman mati syahid. Oh iya, oh macam tu, mikir rehatlah dulu. Ambil corot ni. Hisap, tunggu kiamat Datuk. Nunggu nyanda. Darah tu orang ambil tisu lah. Confident mati syahid. Ogos 2011, tahun lepas, 30 tahun selepas tu, orang yang sama, Hadi Awang, di Muktamar Agung PAS, depan ahli PAS satu dunia dengan ucapan dia. Dia kata apa? Setelah bersekongkol dalam Pakatan Luar Tabi'i dengan Anwar, setelah bersekongkol dalam Pakatan Sonsang dengan DAP, kerana gila nak undi, kerana gila nak pergi pilihan Putrajaya, gila nak menang pilihan raya, Hadi Awang kata apa?
Rupanya yuk negara Islam tak ada dalam Quran. Tuan-tuan boleh bayang, engkau kawan tu dah mati, orang dah berjuang untuk engkau selama ni kerana negara Islam. Tuan-tuan, bukan saya cakap, dia yang cakap. Dia kata negara Islam tak ada dalam Quran. Yang ada negara kebajikan yuk. Malaikat datang balik. Brian ni biar bagus tengah menyandar Ustaz Turut. Dok, tak mandi lagi. Dah 30 tahun ni. Pasal apa teman kena mandi? Kan teman mati syahid. Syahid apa? Kan teman mati lawan polis Kapio. Kan teman mati nak negara Islam. Mika ni tak tengok TV kot. Mika tak bagi TV, macam mana teman nak tahu? Mari. Kita ambil CD, pasang. Dengar ucapan orang tu sendiri. Rupa-rupanya negara Islam tidak ada dalam Quran. Allah, kat. Dia panggil malaikat kat. Negara Islam tak ada dalam Quran. Tak ada. Habis teman ni macam mana? Macam mana ni kat? Teman tak mandi lagi ni. Ni uniform tak pakai lagi ni. Boleh hantar teman balik ni atas? Teman nak mandi nak pakai uniform? Tak boleh. Tak boleh Ibrahim. Tuan-tuan, kalau Ibrahim biar boleh naik atas balik-balik, dia jumpa dia orang dah lempang 2 kali. Badirul Baghdad, aku bagus ingat mati syahid punya tak. Siapa nak tanggung lu? Siapa nak tanggung lu? Siapa nak tanggung 14 orang? Tak mandi tak kapan. Kita semua orang Islam tahu. Mandi kapan? Fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Ni Badirul Baghdad ni, tak faham. Fardu kifayah maknanya orang lain buat, kita tak payah. Tapi kalau orang tak buat, kita payah. Bukan kita yang istiharkan dia mati syahid. Bukan kita yang perintahkan dia jangan mandi, jangan kapan. Kamu jawab tu besok. Mati apa Ibrahim Libya? Mati apa 13 orang tu tak mandi tak kapan? Mati apa? Mati apa? Mati kape. Mati kata apa? Kata tak mati macam tu. Tuan-tuan, semua orang PAS, semua ahli PAS, semua yang bayar yuran PAS, semua yang sokong PAS, semua yang pacak bendera PAS, semua yang pasang poster PAS, semua yang undi PAS, kamu tanggung besok. Kamu jawab besok depan Allah. Pasal apa 14 orang ni tak mandi tak kapan? Kamu nak jawab? Apa jawapan kamu? Kamu boleh duduk di takhta Putrajaya, kamu boleh belerangan duduk jadi menteri, tapi kat kubur besok kamu tak selamat. Dia kata ni negara Islam tak ada dalam Quran, yang ada negara kebajikan. Negara kebajikan nak tipu siapa? Jangan kata negara kebajikan, jangan kata negeri kebajikan, jangan kata 14 orang yang mati syahid ni pun dia tak jaga. Kebajikan 14 orang dan keluarga pun dia tak jaga. Tuan-tuan pergi ke kubur, tuan-tuan, Memali ni kampung saya. Kubur Memali, Parit Panjang dekat kampung saya. Tuan-tuan pergi kubur Memali hari ni tengok. Ni dia kerajaan ni. Kubur Memali hari ni yang dia kata mati syahid jadi tong sampah, tempat orang buang sampah. Kebajikan ahli kubur tu pun kau tak jaga. 14 keluarga syuhada. Tuan-tuan pergi tengok, orang baling semua tahu. Dia punya kepung keluarga tu, jangan bagi orang tahu cerita sebenar. Merempat tuan-tuan, hidup melarat, miskin, apa kedana, rumah bocor. Bukan orang lain, isteri Ustaz Ibrahim Libya sendiri. Anak nak pergi sekolah tak ada duit, minta dengan orang. Duit Memali dah banyak. Tiap-tiap tahun 19 November buat hari Memali, kutip duit, takbir bagi duit. Dengar maklumat dah berjuta, mana pergi duit tu? Sampai tuan-tuan, sampai ada yang ada satu tu kena kencing manis, isteri muda lagi kena kencing manis, takut pergi hospital sebab takut kena bayar, sampai kaki dah buruk. Bawa pergi hospital, doktor kata tak boleh buat apa, dah kena potong. Dah potong, takut duduk hospital lama, kena bayar. Doktor kata tunggu dulu nak rawat, tak balik. Dia balik, tuan-tuan tahu apa jadi? Dijumpai mati dengan kaki tu berdarah lagi. Keluarga yang 14 ni pun kau tak jaga. Bukan saya cerita tuan-tuan, Cikgu Non CN Al-Afghan, semua orang PAS termasuk Iskandar kenal siapa dia. CN Al-Afghan, Cikgu Non, Cikgu Zainun. Dia dipanggil Al-Afghan kerana dia ahli PAS totok yang nak mati syahid
dia tak dapat syahid dalam Mali, dia pergi Afghanistan, dia pergi Kashmir, dia nak mati syahid. Dia perang jihad lawan Rusia, tak mati, balik dengan serban meleret, dengan berbirat-birat. Dia ingat dia hero. Dia balik kampung dia kat Baling, dia balik kampung Memali, dia menangis. Aku berjuang jihad dekat Kashmir, Afghanistan. Aku tengok, dia tengok depan mata dia, keluarga 14 ni tak jaga. Dia balik, dia jaga. Dia panggil 14 orang ni, dia kahwin dengan salah seorang dia orang, dia jaga mereka. Dia buat sekolah, dia nak buat tempat meniaga, dia nak buat tempat menjahit. Dia pergi kepada PAS, mana duit Memali, bagi sini, saya nak buat sekolah, saya nak pergi tanggung mereka ni. Apa jawapan PAS? Jangan tanya duit ni. Pasal apa tak boleh tanya? Ini duit kami yang kutip. Habis yang 14 keluarga ni macam mana? Itu jangan, itu bukan urusan kamu, ini urusan kami, ini urusan parti, jangan tanya.